Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang soalan revision untuk area and volume generated bagi topik integration. So dalam soalan yang pertama ni, dia memberikan diagram. It shows a curve y equals to x minus 3 squared and the straight line y equals to 2x plus 2. So ada dua garisan, garisan berlengkuk iaitu x tolak 3 kuasa 2, dan satu lagi graf garis lurus ataupun linear line y equals to 2x plus 2. Jadi dalam soalan pertama, dia suruh kita cari coordinates of point P. Jadi senang je kalau nak suruh cari koordinat ni, kita kena menyamakan persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Okey, kita boleh terus tulis y1 sama dengan y2. Kalau tak tulis pun tak ada masalah yang ni. Dan kita teruskan x tolak 3 kuasa 2 sama dengan 2x tambah 2. Kita expand dulu x tolak 3 kuasa 2. Kita akan dapat x squared tolak 6x tambah 9. Sama dengan 2x tambah 2 ni kita alihkan terus ke sebelah kiri untuk menjadikan x squared positif. Yang ni jadi positif. So tolak dengan 2x, tolak 2 sama dengan 0. Kita dapat x squared tolak dengan 8x tambah 7 sama dengan 0. Okey, bila sampai sini kita kena factorize. Jadi kalau nak factorize tu boleh guna calculator ataupun boleh guna kaedah macam ni lah. 7 darab 1, 7x. X negatif 8. So negatif 7 tolak dengan X, kita akan dapat negatif 8. Bila yang ni pun negatif, kat sini pun negatif. Yang ni negatif, yang sini pun negatif. Jadi inilah dia punya factorize, iaitu X tolak dengan 7 dan X tolak dengan 1 sama dengan 0. Okey, bila kita dah jumpa ni, kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 7 dan satu lagi X sama dengan 1. Okey, di antara dua X ni, kita kena pilih salah satu sahaja. Dan kerana kita ada X tolak dengan 3 kuasa 2 ni, menunjukkan dekat sini nilai dia adalah 3. Oleh sebab itu kita tak boleh pilih X sama dengan 7. Kerana 7 tu lebih besar daripada 3. Sedangkan nilai P ni dekat sini ni kecil daripada 3. So kita akan ambil X sama dengan 1. So X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, kita boleh dapatkan Y dia. Boleh gunakan Y yang pertama ataupun Y kedua. Mana-mana pun boleh. Kalau saya guna yang linear lah. Y sama dengan 2 darab 1 tambah dengan 2 iaitu 4. Okey. Kalau kita tinggalkan jawapan dalam bentuk ni, maknanya kita tak akan dapat markah penuh. Markah penuh hanya diperolehi apabila kita meninggalkan dalam bentuk coordinates that is P adalah 1, 4. Barulah dapat markah sepenuhnya. Okey. Saya salin dulu equation dia. Tak apa. Y sama dengan, okey, yang kedua B, the area of the shaded region. So kalau kita nak dapatkan area bagi kawasan yang yang shade tu adalah yang ni, kawasan ini. Kita ada dua cara. Boleh guna integrate pada paksi Y ataupun integrate pada paksi X. So saya lagi suka integrate pada paksi X lah, iaitu ke bawah ni. Okay, bila kita integrate, kita akan integrate curve lah. Okay, kalau kita integrate curve ni, okay, kita integrate curve yang ini daripada 0 sehingga 1. Okay, kita akan dapat macam air hujan turun tau daripada ni. Ni kita anggap ni awan lah. Okay, kita anggap yang ni awan. So air hujan dia akan turun sampai bawah ni. Okay, sampai bawah ni. Tapi ada satu bumbung yang menghalang, iaitu satu bumbung rumah yang menghalang. So kita tak nak yang dia tak kena kat sini. Tak ada. Jadi kita kena buang ni. Ini adalah bentuk trapezium. So dalam masa yang sama, bila kita jawab soalan ni, kita juga mengulang kaji kemahiran ketika lower form, iaitu solid geometry. Macam mana kita mencari area of trapezium. Okay, jadi untuk soalan B ni, cara kita mendapatkan area of shaded region ialah, okay, ni A. Okay. Area of shaded region adalah diperolehi daripada integrate dulu antara 0 hingga 1 bagi, okey, bagi apa? Bagi Y sama dengan 2X tambah 2 ataupun Y sama dengan X tolak 3 kuasa 2. So kita tengok ni, garisan ni adalah garisan curve, garisan curve.
So curve ni kita kena ambil equation ni lah. So kita kena integrate X tolak 3 kuasa 2. So better kita kembangkan lah. Kita kembangkan dia akan jadi X kuat tolak 6X tambah 9 dx. Okay. Dan kita tolak dengan area of trapezium iaitu 1/2 darab dengan tinggi yang pertama tambah tinggi yang kedua. Okey, tinggi yang pertama ni boleh ambil daripada y-intercept untuk linear iaitu 2. Tambah dengan tinggi yang kedua iaitu kat sini 4 tadi. Okey, 4. So tambah dengan 4 darab dengan ketinggian kat sini pula. Tebal dia lah. So 1. Okey, jadi 2 tambah 4 6. 6 per dengan 2. So kita dapat sini 3 lah. Okey, jadi kita integrate. Bila kita integrate, kita akan dapat X kuasa 3 per 3 tolak dengan 6X kuasa 2 per 2. Kita akan dapat 3X kuasa 2 tambah dengan 9X di antara 0 hingga 1. Okey, tolak dengan 3. Okey, lepas tu untuk pengiraan boleh kira direct lah, iaitu kalau nak guna kalkulator kita boleh buat kita boleh guna CALC, alpha X kuasa 3 bahagi dengan 3 tutup kurungan. Okey, tolak dengan alpha X kuasa 3 bahagi 3 tolak 3 alpha X kuasa 2 tambah dengan 9 alpha X. So CALC apabila nilai 1, so kita akan dapat 6 1/3. Okey, tolak dengan 0, tolak dengan 3. Okey, tolak dengan 0 ni sebab kita ambil 0 ni. So kita dapat 6 1/3 tolak dengan 3. Jawapan dia ialah 3 1/3 ataupun 10/3. Okey. Okey, boleh terima jugalah 10/3. Okey. Itu adalah untuk B. Manakala untuk C, bila dia suruh cari volume of revolution, tengok pula. Jangan terus anggap area ni, shaded area tu yang dia suruh cari volume of revolution. So tengok betul-betul apakah kawasan yang dikehendaki. So the volume of a revolution in terms of pi when the region bounded by the curve. Okay, ada banyak region yang boleh dilingkungi oleh curve ini. So kita tengok dulu. Lagi the x axis, okay, the x axis mesti melalui x axis juga, bukan? Mesti juga dilingkungi oleh x axis and the y axis, okay, dan y axis. Okey, jadinya seluruh ni, semua ni kita nak dia revolve 360 degree about the x axis. Maknanya dia akan terhasil jadi macam ni. Itu dia. So bentuknya kalau secara 3 dimension dia akan jadi bentuk macam ni. Macam itulah lebih kurang. Okey, kat sini dia bulat. Dia bulat lah. Dia macam apa halo. Okey. The volume of revolution ni kita nak dapatkan pada x axis. So kita kena letak pi integrate x axis kan, dx lah. So kat sini akan jadi y squared. Okey, nak jadikan dia sebagai y squared, equation yang kita ada ialah equation curve ialah y sama dengan x tolak 3 kuasa 2. So kalau y squared dia akan jadi y squared sama dengan x tolak 3 kuasa 4. Tukar yang tu lah. Jadi kita akan masukkan pi. Okay, integrate di antara, tengok pula dia punya limit 0 hingga 3 untuk x tolak 3 kuasa 4 dx. Okay, bila kita integrate dia akan jadi pi duduk luar macam biasa. Lepas tu x tolak 3 tu stay je. Okay, kuasa dia akan bertambah jadi kuasa 5 per dengan 5. Okay, dan limit dia ialah antara 0 hingga 3. Stay lah macam tu. Okay, kemudian kita pun terus masukkan
Kenapa 5? Ya betul lah. Betul lah kuasa 5 sebab dia bertambah dan dia sebenarnya mendarab dengan 1 ni, iaitu kita differentiate X darab 3 ni, kita differentiate yang kat dalam. Maka hasilnya kita akan dapat pi antara 3 darab 3 kosong. So kosong kuasa 5 kosong, bahagi 5 kosong. So kosong lah bila kita masukkan limit 3. Bila kita masukkan limit kosong, kita akan dapat negatif 3 kuasa 5. So negatif 3 kuasa 5 ialah kita akan dapat negatif 243. Okey, negatif 243 bahagi 5. Okey, so jawapan dia ialah 243 per dengan 5 pi. Okey, itu sahaja untuk soalan yang pertama. Okey, mudah kan? Biasanya soalan memang dia akan minta kita cari coordinates dulu, lepas tu cari area, cari volume. Siapa kata soalan integration susah? Soalan integration ni biasanya mudah je, cuma nak kena kenal pasti kawasan yang kena integrate dan juga nak kena ulang balik pengetahuan kita yang solid geometry yang sebelum ni, lower form. Okey, ni baru guna area. Kadang-kadang kita akan guna volume of cone, semua tu lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.